Bab tentang orang yang berihram berteduh ataupun diteduhi, bolehkah atau tidak? Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ummul Husain, katanya kami mengerjakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. Saya melihat Usamah dan Bilal, salah seorang daripada mereka berdua, memegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang seorang lagi mengangkat kainnya dengan maksud menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kepanasan, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam melontar Jamratul Aqabah. Bab muhrim berbekam, bolehkah atau tidak? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam ketika beliau sedang berihram. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram di kepalanya kerana penyakit, sesuatu penyakit yang dialami baginda. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram di atas belakang tapak kakinya, di atas kura kaki, atas belakangnya, kaki atas. Min waja'in kana bihi, kerana penyakit yang ada pada baginda ataupun yang dialami baginda. Babun yaktahilu al-muhrim, bab muhrim, orang yang berihram bercelak, yakni bolehkah atau tidak? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nubaih bin Wahab, katanya Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar telah mengalami sakit mata. Dia pun menghantar seseorang untuk pergi bertemu dengan Aban bin Uthman. Kata Sufyan, Aban bin Uthman adalah ketua orang-orang yang mengerjakan haji dalam musim haji itu, dengan maksud untuk bertanya apakah harus dia lakukan terhadap dua matanya itu. Qala, kata Aban, idmidhuma bis sabir, kamu tempek kedua mata kamu tu dengan sabir, jadam. Kamu lumur, kamu tempek kedua-duanya dengan sabir, yakni jadam. Kerana sesungguhnya saya telah mendengar Uthman menceritakan perkara ini dengan diambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad satu lagi daripada Nubaih bin Wahab, hadis yang sama juga. Babul muhrim yaghtasil, ini bab orang yang berihram mandi, bolehkah atau tidak? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Hunain, bahawa Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah pernah bertelingkah di abwa, berbeza pendapat, bertelingkah di abwa. Kata Ibnu Abbas, orang yang berihram boleh membasuh kepalanya. Miswar kata tidak boleh orang yang berihram membasuh kepalanya. Abdullah bin Abbas pun menghantar Abdullah bin Hunain itu untuk pergi bertemu dengan Abi Ayyub Al-Ansari. Bila dia pergi, dia dapati Abi Ayyub sedang mandi di antara dua kayu, di antara dua kayu pada telaga, untuk disangkut di tengah dia tu buah per, untuk eret air telaga. Itu kayu di tepi telaga, begini, itu qarnain. Itu yang dimaksudkan dengan
bainal qarnain. Qarn itu maksud asalnya tanduk, tapi kayu tu super tanduk lah, dua gitu, caca gitu. Tepi telaga, lepas tu bahagian tengah dia tu ada besi, di situ ada buah pel. Buah pel. Di situ orang letak tali buat eret air tu, ambil air dengan timur. Itu qarnain. Wa huwa yustaru bi thawb. Pada ketika itu beliau ditutup, ditudung dengan kain. Dia mandi itu ada orang lain tudung ataupun disakuk kain di situ. Qala, kata Abdullah bin Hunain, bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Hunain, saya pun memberi salam kepadanya. Dia tanya, siapa tu? Saya jawab, saya Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas hantar saya kepadamu untuk bertanya, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya ketika baginda sedang berihram. Qala, kata perawi, yakni Abdullah bin Hunain itu, Abu Ayyub meletak tangan dia atas kain yang menutup dia tu, sebagai lasih lah, sebagai tabir tu. Dia letak tangan tu buat perendah. Dia fata'ahu, dia merendahkannya. Ta'ahu tu merendahkannya, letakkan di bawah. Hatta badali ra'suhu, sehingga nyata kepadaku, kelihatan kepadaku kepalanya. Thumma qala li insanin yasubbu alaih, kemudian dia berkata kepada seseorang yang sedang mencurahkan air ke atasnya, usbub, curahkan, cuah. Qala, kata perawi, ini Abdullah bin Hunain, orang itu pun mencurahkan air ke atas kepalanya. Abu Ayyub pun menggerakkan kepalanya, yakni rambut dia lah, di kepala dia tu dengan kedua tangannya, dibawa ke belakang dan ke hadapan tangannya itu. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihatnya, yakni Nabi SAW lakukan. Lagu ni lah. Bab muhrim, yakni orang yang berihram berkahwin. Bolehkah tidak? Bolehkah orang yang berihram itu berkahwin atau tidak? Gitulah maksudnya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Nubaih bin Wahab, salah seorang daripada puak Abdiddar, bahawa Umar bin Ubaidillah menghantarnya kepada Aban bin Uthman bin Affan untuk bertanya beliau. Aban pada ketika itunya adalah ketua rombongan orang-orang haji. Kedua-dua mereka berihram. Jadi Aban pun berihram, Umar bin Ubaidillah pun berihram juga. Dia hantar orang nak jumpa dengan Aban tadi, membawa pesanan bahawa saya hendak mengahwinkan Talhah bin Umar, yang ni anak dia lah, dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Saya harap tuan dapat hadir. Tapi Aban enggan, tak mahu. Dan dia berkata, sesungguhnya saya telah mendengar ayah saya Uthman bin Affan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sedang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengahwinkan orang lain. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aban bin Uthman, lagi daripada Uthman, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu perawi menyebutkan sama seperti tadi, tidak boleh berkahwin, tidak boleh juga mengahwinkan, cuma dia ada tambah, wala yakhtub, tidak boleh juga meminat. La yakhtub tu makna tak boleh juga meminat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Yazid bin Asam, anak saudara Maimunah, daripada Maimunah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwini saya
dalam keadaan kami, yakni saya dan dia, halal, tidak dalam keadaan berihram di Sarif. Sarif itu nama tempat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW telah mengahwini Maimunah dalam keadaan baginda berihram. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, katanya Ibnu Abbas terkeliru, katanya, waham, terkeliru tentang perkahwinan Maimunah ketika Nabi SAW sedang berihram itu. Sebenarnya Ibnu Abbas keliru situ, katanya. Tak apalah, kita tengok semula yang dibaca saat ni. Masih lagi berkenaan dengan orang yang berihram, gapo boleh, gapo tak boleh. Ni malam ni tentang orang yang berihram nak berteduh, nak tudung berteduh dengan sesuatu, boleh ke tidak? Daripada cerita Ummul Husain, iaitu perawi di bawah dia tu, namanya apa dia? Yahya bin Husain. Daripada Ummul Husain, yang ni dia meriwayatkan, Yahya ni meriwayatkan daripada neneknya lah, sebab Husain tu ayah kepada Yahya. Dia meriwayatkan daripada neneknya, Ummul Husain. Ummul Husain tu menceritakan, Ummul Husain ni, perempuan ni adalah sahabiyah, sahabat perempuan Nabi SAW. Dia kata, bukan dia sajalah, dia seorang, tak ramai lagi orang lain pergi buat haji dalam haji wada' Nabi SAW. Dia tengok Usamah dan Bilal, salah seorang daripadanya pegang tali untuk eret. Hak seorang lagi tudung dengan kain atas kepala Nabi SAW, dengan maksud melindunginya, menutupinya daripada kepanasan. Duduk gitulah, tunggulah gitu, sehingga Nabi SAW melontar Jamrah Aqabah. Baru dia tidak tudung gitu. Berdasarkan hadis ini, tak apa tudung, hak tak bolehnya pakai kepiah, pakai sokok lekat di kepala. Tu hak tak bolehnya. Kalau orang duduk bawah pokok kayu tu teduh, berteduh juga tu, bernaung dengan bayar sesuatu, tak apa. Duduk bawah kemah ke, tak apa. Duduk bawah bangunan kau misalnya, binaan, tak apa. Hak tak bolehnya tudung rapat di kepala, kena kepala. Tu hak tak boleh. Sebab baru ni kan, perempuan tu boleh kau tudung muka dia. Bagi orang yang mengatakan boleh tudung muka tu, bukan tudung rapat, dia kena renggang. Jangan sentuh sikit-sikit tu tak kira lah. Tapi dia kena pisah, biar renggang. Jangan beri rapat di muka dia seperti skala lah. Bagi orang yang kata boleh tudung tu pun, lagu itulah dengan syarat tidak menyentuh, terpisah daripada muka dia. Jadi bagi orang yang kata tak boleh tu, tak kira lah, kita sudah sebut dah baru ni. Jadi serupa juga ni pun jenis tudung jugalah, tutup jugalah, cuma kepala berteduh kepada lelaki dan perempuan. Jadi jawabnya berdasarkan hadis ini boleh. Berdasarkan hadis ini boleh. Syekh Khalil Ahmad dia ambil sini dari segi nak rayak khilaf mazhab ni, ambil daripada Syaukani pada muka surat 64 tu. Dia kata baris yang ke-5, yang ke-6, qala Syaukani, hadis ini menunjukkan keharusan berteduh ataupun menudung kepala dengan kain, apa-apa kain lah, ataupun lain-lain lagi boleh.
Tapi dengan syaratnya renggai lah. Tidak rapat kena di kepala tu, seperti pakai serban kita tak boleh lah. Inilah kata dia pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata boleh, tak apa. Tetapi Malik dan Ahmad mengatakan tidak harus. Lagu tu pun tak boleh. Tetapi Syaukani berkata hadis ini menolak pendapat mereka berdua. Sebab hadis ni terang menunjukkan boleh. Setengah-setengah anak-anak murid Malik menjawab. Dia kata hak tudung Nabi itu sebenarnya bukanlah lama. Bukanlah lama. Ini serupa dengan, kalau setara tu semetar lagu tu serupa dengan seseorang berteduh dengan tangan kan. Gitu teduh dengan tangan. Sekadar tu tak apa kata dia. Tetapi kalau lama cerita dalam hadis ni maksudnya semetar. Tetapi orang lain faham lama tu sampai hingga ke mana tu? Naik unta tu lama sehingga melontar. Lama tu jauh tu. Tapi anak-anak murid Imam Malik ada yang cuba jawab lah bagi pihak tu guru dia. Dia kata sebab sikit waktu tu tidak lama. Kalau dia buat juga lagu tu, tudung berteduh. Tak kira lah dengan payung kau, dengan gapo kau, berteduh lagu tu, lazimatul fidyah, kena bayar fidyah. Apa dia fidyah? Kau dalam Quran sebut tu, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Waktu sama ada puasa ataupun sedekah ataupun nusuk, kurbankan binatang. Itulah tiga perkara tu. Mengikut Imam Ahmad dan Imam Malik kata lazimatul fidyah, kena bayar fidyah. Tetapi ulama ijma' tentang kalau seseorang tu duduk di bawah khemah ataupun di bawah bumbung bangunan binaan ke apa, itu harus. Hak tak boleh ni berteduh dengan kain ni pisang tengah jalan tu. Hak tu tak bolehnya bagi mereka lah. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad dia kata tak boleh tu pun dia tidak kata ikut serah gitu, dia ada juga dalil dia nya. Antara dalil dia yang disebutkan di sini yang melarang berteduh itu iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar pernah melihat satu orang duduk di atas unta dia ketika sedang berihram, dia berteduh, tudung kepala dia supaya tak kena cahaya matahari. Faqala, Ibnu Umar kata, idha liman ahramta lahu. Buka kepala tu, jangan berteduh gitu, dedahkan kepala kamu kepada cahaya matahari tu untuk orang yang engkau berihram kerananya. Jadi untuk Allah lah, kerana Allah lah. Idha liman ahramta lahu, kamu dedahkan kepala kamu tu biar kena cahaya matahari kerana Tuhan yang kamu berihram untuknya, kerananya. Dia pergi dengan tu. Waktu Ibnu Umar larang, dia suruh buka. Lagi riwayat Baihaqi juga, tetapi hak ni dhaif. Riwayat daripada Jabir, hadis marfu'. Dia kata tidak ada seorang pun orang yang berihram yang mendedahkan diri dia kepada kepanasan matahari hatta taghruba, sehingga tenggelam matahari, melainkan tenggelamlah juga bersama matahari itu dosa-dosanya, sehingga dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya gugur habislah kira-kiranya dosa tu. Tapi yang kedua ni, hadis ni dhaif, juga diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Jabir, dan ini marfu', dikaitkan dengan Nabi SAW. Tapi pihak jumhur ulama, mereka pun tahu juga hadis ni. Kalau nak kira sebenarnya hadis Ibnu Umar hak sahih tu, sebenarnya itu bukan hadis pun, itu asar orang panggilnya. Tapi kadang-kadang dipanggil hadis juga, asar pun dipanggil hadis juga. Lebih tepatnya istilahnya itu asar orang panggil.
Jadi bagi jumhur ulama ni, mereka jawab sini dia jawab Ibnu Umar itu dengan mengatakan tak ada hujah, tak boleh buat hujah tu Ibnu Umar tu. Sebab apa? Itu pendapat dia, dan dia tak tahu itu setara mana, tak tahu tu. Boleh jadi sekadar dia fikir lebih baik kalau dia dedahkan sekadar tu je, bukan sebagai haram. Sampai kalau berteduh tu kena bayar fidyah ke apa, tidaklah sampai setara tu. Ada kalanya seseorang ni dia suruh orang bawah dia ikutan dia tu, bukanlah kerana sesuatu yang wajib, nak suruh sempurna, jadi kata dia tak boleh buat hujah. Dan hadis Jabir, selain daripada dhaif, hadis Jabir itu tidak menunjukkan bahawa yang dikehendakinya benda ni kita duduk bahas ni larangan daripada berteduh. Tidak. Sesiapa yang terdedah, gitu je, bukan larang. Sesiapa yang terdedah kepada cahaya matahari, orang yang buat ihram ni gini-gini, dia tidak kata larang, cuma secara tidak langsung lah. Bila terdedah tu mana tak tudung, tapi di situ tidak ada larangan menutup tu, menudung tu. Dan wajib kena buka tu tak ada situ. Cuma nak rayak kelebihan orang yang buat kerja haji ni, nyadalah akan bertemulah dengan keadaan-keadaan seumpama itu. Paling tinggi hak lagu ni menunjukkan afdal sahaja. Afdal. Sebab apa? Sebab tak munasabah Nabi SAW nak melakukan sesuatu yang mafdul, yang kurang. Jadi dia buat tu hak lebih lah, hak boleh. Dan dia tinggalkan hak afdal. Padahal tempat tu tempat orang nak ikut dia tu, pakat nak tengok tu. Dan dia pesan, dia rakyat, khudhu anni manasikakum. Serupa dengan dia kata sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kata juga, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Ibadat haji dan umrah ni ambil. Tengoklah. Jadi maknanya segala-galanya dia buat tu akan diturut. Jadi takkanlah Nabi SAW dia nak buat benda hak kurang. Dari segitulah. Tetapi tidak tepat kalau dikatakan Nabi SAW ni tak boleh buat benda hak kurang sikit dengan maksud nak menyatakan keharusan benda tu. Ada juga benda hak Nabi SAW buat tu benda yang kepada orang lainnya makruh, tapi dia buat juga untuk menunjukkan bahawa benda ni tidaklah sampai haram. Harus. Harus. Dan untuk memudahkan umat dia, boleh jadi juga. Dia tunjuk tu. Tetapi hadis ni hak kita duduk baca tu adalah hadis yang tinggi sangat kedudukan dia. Jadi hadis-hadis tadi tak pandai nak lawan. Sebab itulah jumhur ulama pegang dengan hadis hak kita baca ni. Selain daripada Imam Abu Daud, orang-orang lain juga ada meriwayatkan hadis ini. Umpamanya Imam Muslim melalui tariq Ma'qil daripada Zaid bin Abi Unaisah. Hasan inilah. Lepas tu sanad di atas tu serupa. Dia kata, saya dengar dia berkata, saya mengerjakan haji wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat baginda ketika melontar Jamrah Aqabah, dan ketika beliau meninggalkan tempat itu di atas kenderaannya. Bersama beliau ada Bilal dan Usamah. Salah seorang daripadanya duduk menuntun, mengheret unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seorang lagi duduk angkat kain menudung kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kepanasan matahari. Kata Ummul Husain tadi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan banyaklah ucapan situ, ada macam-macam lah lagi, dan seterusnya hadis panjang lagi. Jadi hak saat ni serupa lah, ada juga dalam Muslim. Ada juga dalam Muslim. Jadi mereka mengutamakan hak ni lah daripada hak tadi. Walau bagaimanapun ada khilaf lah, ada khilaf. Dan sebab itu pun Imam Abu Daud mari dia nak ayat khilaf, betul lah. Dia nak ayat ada khilaf. Dan dia mari dalil sini, so dalil hak menunjukkan boleh, menunjukkan itulah mazhab dia, itulah cara Imam Abu Daud dalam kitab dia. Dan dia nak cerita ini dalil. Dia tak mari dalil hak pihak so lagi tu, sebab bagi dia tidak kuat lah tu.
tak padan nak mari bagi dia. Tak padan nak mari. Tapi ada kalanya dia nak mari juga. Dalih hak tu, dalih hak ni. Sebab tugas Imam Abu Daud, maksud dia buat kitab ni iaitu nak mengemukakan dalil masing-masing pendapat masing-masing ulama dalam pendapat mereka yang berbeza. Apa dalil daripada hadis? Ni kata gini, mana dalil? Ni dalil. Tapi kalau macam ni kita tengok dalil ni sah. Menunjukkan bagi dia hak ni, hak tu tak sah. Dia tak kenal. Padahal hak kata tak boleh tu untuk guru dia, Imam Ahmad. Dan dia meriwayatkan hadis ini daripada Imam Ahmad ni. Hadis ni hadis Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tak pakai. Tak pakai. Imam Abu Daud pula tak ikut. Tu guru dia, Imam Ahmad. Dia berpendapat seperti jumhur ulama. Daripada sini kita faham tidak semestinya seseorang, banyak perkara lah apabila belajar hadis ni, banyak perkara. Apabila seseorang perawi itu meriwayatkan sesuatu hadis, tidak semesti lagi berarti dia pakai hadis tu. Tak mesti. Misalnya hak ni, Imam Ahmad tak pakai. Dia kata kena bayar fidyah ke apa. Kalau buat juga, dia tak pakai. Tak pakai itu bukan ikut serah, ikut angin, ikut nafsu dia, tidak. Dengan takwilah dia lah, dengan ijtihad dia. Dengan ijtihad dia. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, tidak semestinya seseorang pengarang ni, apabila pengarang kita hadis ni nak mari sesuatu hadis dengan sanad dia, bermakna dia terima, dia mengiktiraf setiap perawi tu. Tak juga. Kalau kita faham lagu tu silap. Tapi di sini tak ada apa masalah lah dari segi perawi tu. Begitulah. Lepas tu bab muhrim yahtajim, berbekam, boleh ke tidak? Berbekam ni boleh ke tidak? Lepas tu dia mari hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW berbekam ketika sedang berihram. Menunjukkan boleh lah. Kalau tak boleh, apa dia buat? Lepas tu bekam tu bekam mana? Kalau bekam di kepala, biasanya orang bekam dia kena cukur dulu. Kepala tu baru senang nak toreh, barulah senang. Bermakna rambut kena cukur. Hilanglah rambut tu. Sedangkan rambut tu kalau dengan sengaja begitu, dia kena bayar fidyah dah tu. Ni banyak. Bermakna walaupun melibatkan rambut banyak pun tak apalah kalau perlu. Kerana ada sesuatu kesakitan, darurat, keperluan, bayar fidyah tu bayarlah, tak apalah, bayar. Tapi tidaklah nak suruh kita tanggung sakit tu sampai seksa, tak boleh berubah. Nak cerita sini boleh berubah. Dan berubah tu walaupun menyentuh satu perkara yang kena bayar fidyah, walaupun gitu boleh kita buat. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Siapa-siapa sakit di kalangan kamu buat kerja haji, ataupun di kepalanya ada gangguan, ini termasuk gangguan lah. Gangguan tu tidak semesti gutu di kepala, biasanya itu gangguan. Kalau gangguan itu menyebabkan sakit kepala misalnya, jadi cara rawatan dia kena bekal di kepala. Kepala juga tu gangguan jugalah tu. Tak kira lah gangguan di mana-mana, ada dalam ayat tu. Jadi kena buat kan, kena bayar fidyah. Maknanya boleh lah. Itulah caranya. Boleh cara. Tapi kalau berbekam itu tidak melibatkan kena cabuk rambut ataupun dicukur rambut, tak apa, tak kena bayar fidyah. Waktu misalnya berdasarkan riwayat asal lagi ni, kemudian ini dia kata Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram. Yang keduanya, hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas juga, Nabi SAW berbekam ketika sedang berihram di kepalanya. Bila di kepala, makna mesti di kepala ni ada rambut. Nabi SAW banyak rambut. Dia
Dia tidak botak Nabi. Sepuluh sahabat, ramai sahabat dia yang lain botak juga, dia tidak botak. Gak biasanya kalau kita kata botak pun, ni bekal ni dia alik belakang sini ada rambut. Tapi jelaslah Nabi SAW tu tidak botak, ke mana-mana pun tak ada botak. Mestilah dia kena dia kena buat bulat lah, kita kata, untuk bekal. Ini di kepala kerana sesuatu kesakitan. Kesakitan tu, penyakit itu orang panggil gangguan lah. Gangguan tu boleh jadi tidak di kepala, tetapi rawatan dia tu kena buat di kepala. Supaya boleh juga. Kalau sakit di kepala, lagilah boleh. Kalau sakit lain tapi kena rawat tu di kepala, boleh juga. Tidak kata tak boleh seksa dalam apa ni, buat haji ni tak boleh, kalau sakit pun kena tidak lagu tu. Tak boleh pakainya air wangi, bawa sedap tu je. Tidaklah sampai berat-berat tak boleh berubat. Tak boleh berubat. Dalam riwayat yang ketiga kita tengok riwayat daripada Anas, Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram di atas kura kaki, belakang kaki. Kaki. Kita kata kaki ni. Atas belakang. Ni belakang kaki kau panggil. Bawah ni tapak kaki. Ni sepuluh ni tangan, tapak tangan. Ni belakang tangan. Ada atas tu. Atas kaki. Kalau di situ kira-kiranya tempat yang tidak ada bulu, maka tidak kena bayar fidyah. Yang kena bayar fidyah tu kerana melibatkan bulu tu tercabut, rambut apa. Kalau di tempat yang tidak ada bulu, maka tak kena bayar fidyah. Keluar darah tu tidak menyebabkan kena bayar fidyah. Lepas tu hak mana dua kali nak bekan. Tak. Hak ni cerita lain. Hak kata bekan di kepala tu pada haji wada'. Hak kata bekan di di atas belakang kaki itu bekan pada ketika dia buat umratul qada, iaitu pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ke mana-mana pun Nabi SAW sudah tunjuk kedua-dua cara. Tu. Dan dia bagi peringatan suruh kita ambil belajar daripada dia tentang ibadat haji dan umrah. Di sini disebutkan Syekh Khalil Ahmad ini, dia sebut qala al-Aini, kata dia. Aini berkata, hadis ini menunjukkan keharusan berbekam untuk muhrim, yakni orang yang berihram secara mutlak. Bekam ni boleh secara mutlak, ni tak cara lah, atas kepala kau, kaki kau, belakang kau, mana kau, boleh. Sakit kuat kau, sakit sikit-sikit kau, tak cara, boleh. Itu maksud secara mutlak. Inilah pendapat Atha, Masruq, Ibrahim, Tawus, Sya'bi, Thawri, Abu Hanifah, dan ini juga pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpegang dengan zahir hadis ini. Ni zahir hadis ni, Nabi bekam, maknanya boleh lah. Lepas tu bekam mana? Dua tempat. Tempat yang ada bulu atau rambut di kepala, ada juga tempat yang tidak ada bulu. Macam di belakang tapak kaki itu pun ada juga. Jadi kedua-dua tempat tu ada. Sebab itulah mereka kata tak apa. Waqalu, dan mereka mengatakan selagi tidak memotong bulu ataupun rambut, boleh. Tapi kalau memotong bulu ataupun rambut, bukan tak boleh, kena bayar fidyah lah. Waqala qaumun, satu golongan ulama yang lain berpendapat tidak boleh orang muhrim itu berbekam melainkan kerana darurat. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan sikit-sikit tak boleh, dalam keadaan darurat. Ini diriwayatkan daripada Ibni Umar, dan inilah pendapat Malik. Pendapat Imam Malik lagu ni. Pegangan mereka je hak ni, hak kata tak boleh kecuali dalam keadaan darurat baru boleh ni. Apa pegangan dia? Iaitu dia kata dalam hadis tadi disebut Nabi SAW berbekam li dararin kana bihi, ataupun min da'in kana bihi. Dalam riwayat ketiga min waja'in kana bihi, kerana penyakit yang dialami oleh beliau. Itu dalam keadaan darurat, bukan sahaja. Pada kau orang nak bekas sahaja pula. Taklah maksudnya sini hak tidak kuat mana, tidak perlu mana lah. Dia kena perlu benar. Sebab apa? Sebab dalam hadis itu ada sebut
kerana ni. Kerana kalau kita nak kata darurat, sakit berat, tak ada sebut pula di situ kerana sakit yang berat yang dialami oleh mereka, tak ada. Jadi dengan sebab itu jumhur ulama mengatakan secara mutlak dah, takkanlah orang nak berkasar saja cari sakit warga dia, cari luka, mestilah adalah sakit dia walaupun sikit pun boleh dah. Sebab dalam hadis ni tak ada sebut sakit berat, tak ada. Dan kalau sakit berat lagu mana boleh jalan gitu mau pergi mari, boleh melontar, boleh gapo boleh. Ini menunjukkan jumhur ulama hak tu yang lebih kuat, lebih tepat sebenarnya. Dan tidak ada khilaf di antara ulama dari segi memang tidak boleh seseorang yang berihram itu cukup kepala dia, mana-mana bahagian daripada kepala dia memang tak boleh. Semua kata begitu. Sehinggalah dia melontar Jamrah Aqabah pada hari Nahar, yang pada hari yang ke-10 Zulhijjah, kecuali kerana darurat. Kerana darurat tak apalah. Kerana darurat tu dalam ayat Quran, faman kana minkum maridan au bihi adzam min ra'sihi, itu dua kali. Siapa-siapa yang sakit, darurat tu sakit, ataupun ada gangguan di kepala dia, dia ada bagi jalan, iaitu bayar fidyah. Dan kalau dia cukur kepala dia mana-mana bahagianlah, tidak semua pun, kerana darurat, fa'alaihil fidyah, dia kena bayar fidyah, yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas sahabat dia yang bernama Ka'ab bin Ujrah, yang di dalam hadis dia tu lagu mana? Lagu tu lah. Tapi kalau dia tidak melibatkan cukur ataupun buang mana-mana bulu di bahagian tubuh dia, maka dikira darah yang keluar itu seperti peluh yang keluar daripada tubuhnya, itu saja. Ataupun seperti kalau orang bisu, belah bisu, gitu ya, tak ada gapo, tak ada kena bayar fidyah apa. Kalau tidak melibatkan dibuang rambut tu, hilang rambut, ia jadi kena bayar fidyah tu kata tu ya. Tak kena bayar apa-apa, tak kena fidyah mengikut jumhur ulama. Tapi mengikut Hasan Basri, dia sebut sini, dia kena bayar fidyah. Lepas tu Syekh Abdul Malik di dalam Al-Mabsut berkata, rambut kepala ataupun tubuh, sebab dia bahasa Arab ni dia serupa syaar berlaku. Hak tubuh ni pun syaar juga, hak di kepala ni pun syaar juga. Kita Melayu istimewa juga dari segitu. Sebab di kepala ni orang panggil rambut, hak tubuh tu orang tak panggil rambut, bulu orang panggil. Dia kata tak ada beza di kepala ke ataupun di tubuh, serupa. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Tetapi pendapat ahlu zahir, la fidyata alaihi illa an yahliqa ra'sahu, tidak kena bayar fidyah kecuali kalau dia cukur kepala dia semua. Kalau bersikit lagu tu tak keperluan, termasuk dalam keperluan juga, sebab apa kena bayar fidyah kan? Dia kata gitu. Ini pendapat ahlu zahir. Habislah situ. Kemudian kita pergi pula kepada bab yaktahilul muhrim, orang yang berihram bolehkah tidak bercelak? Sebab celak ni nampak macam janggut juga, boleh ke tidak? Jadi dia marilah riwayat ni. Pernah adalah satu peristiwa buat kerja haji ni, Umar bin Ubaidillah sakit mata. Dia pun hantar orang kepada Aban bin Uthman. Aban ni anak Sayyidina Uthman yang sangat alim. Di kalangan anak dia, hak ni hak paling alim sekali, Aban bin Uthman. Dan Amar bin Shu'aib berkata, tidak pernah saya melihat orang yang paling alim tentang hadis dan tentang fiqh daripada dia. Aban ni anak Sayyidina Uthman yang alim benar lah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan menganggapnya termasuk dalam fuqaha Madinah, salah seorang mujtahid di Madinah. Fuqaha zaman tu mujtahid, dia tidak ahli fiqh gitu saja tak.
Lepas tu itulah antaranya. Atau orang pergi nak tanya Aban bin Uthman. Sufyan kata, perawi ni Sufyan kata, Abannya dalam peristiwa tu, dalam perjalanan tu, dia tu sebagai ketua rombongan haji. Umar tanya ke dia, dia nak agak mata dia sakit, nak kan? Aban pun jawab, tepek, tepek ataupun comot. Zimat ni dia ubat tepek, zimat ubat tampal. Tu ubat ni banyak macam kan, ubat pakai, ubat minum, ubat tepek. Ni jenis tepek, zimat. Kamu tepek, tepek dengan apa? Sabir, dengan jadab. Sebab apa? Sebab saya mendengar Uthman, yang ni ayah dia lah, meriwayatkan perkara ini daripada Nabi SAW. Meriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi tepek tu, kalau perlu tepek, kalau tepek banyak lah. Biasanya orang buat, dia tidak tepek, dia pakai celup, dalam bentuk celup. Ataupun bahan ini, jadam ini dimasukkan sebagai salah satu bahan celup. Kalau buat masuk dalam celup tu, bubuh batu, jadi ubat. Bukan sekadar tu, kalau kata tepek pun boleh. Dia nak ayatnya tepek ni banyak lah. Kalau celup tu sikit je, lagilah boleh. Ni dia nak cerita sini, boleh bercelup, celup dengan maksud berubat. Dan tak ada sebab untuk tidak boleh. Kalau berubat sebab tak adilah. Misalnya sakit, berubat, bekal kalau kita kata boleh. Jadi hak dia bercelup ni pun dengan maksud berubat. Tak ada sebab untuk kita kata tak boleh. Yang jadi setengah-setengah ulama kata tak boleh tu sebab setengah-setengah celup ni dia bau wangi. Sebab tu jadi tak boleh tu, sebab wangi tu. Sebab ada bahan pewangi di dalam. Kalau tidak sabit tu, tak apa. Ia termasuk dalam ubat juga. Ambil ubat tak apa pada ketika buat kerja haji. Ni dari segi mazhabnya, muka surat 68 dia sebut mazhab Hanafi tak apa kalau bercelup. Orang buat ni umrah, buat kerja haji dan umrah je lah, yang duduk berihram tu, tak apa kalau dalam celup tu tidak ada bahan pewangi, tidak ada bau wangi, dan dia tidak kena bayar dam ke gapo-gapo, tak kena bayar fidyah gapo, walaupun tidak uzur, tak ada apa-apa sebab pun. Kalau pakai celup saja ni tak apa bagi mereka, walaupun tanpa uzur. Tetapi hak moleknya tak usah pakai lah celup ni, hak moleknya. Apalagi kalau tak ada sakit ke apa. Kalau ada sakit tu memang boleh lah. Ni kalau tak ada sakit, hak moleknya tak usah pakai. Pasal apa? Dia satu bentuk perhiasan juga, nak berjanguk juga. Tak silap nampak gitu. Kecuali kalau darurat. Darurat tu maksud sakit, kena pakai celup. Itu salah cara ubat dia, tak apalah kalau lagu tu. Tapi kalau celup tu ada bahan pewangi, kalau dia celup sampai 3 kali, kena bayar dam. Ni kalau mengikut mazhab Hanafi. Tapi kalau sekali atau 2 kali saja, sedekah saja. Pada sedekah, tidak payah kena bayar dam. Yang ni dengan mengorbankan binatang, kurban tu tak perlu. Adapun mengikut mazhab Syafi'i, tadi mazhab Hanafi, mengikut mazhab Syafi'i, dia kata dalam syarah Khatib Syarbini yang bernama Iqna, dan hasyiah dia, hasyiah Iqna yang bernama Bujairimi, dia kata tidak makruh basuh tubuh, mandi kau kita kata, ataupun basuh tubuh, dan kepalanya dengan khitmi. Dengan khitmi, dengan kita rendang bunga raya, kita ramah-ramah dalam tu, bunga raya dan sebagainya, seperti
daun bidara. Jangan sampai hilang rambut lah. Jangan sampai tanggak rambut. Sebab dengan maksud nak menghilangkan kekotoran, itu tak apa. Dan itu bahan yang boleh menghilangkan kotoran. Tapi kalau sabun wangi tak boleh. Sebab wangi tu. Sebab wangi. Kalau sabun tidak wangi, tak apa. Dia termasuk dengan serupa dengan daun bidara, gapo, masuk dalam. Serupa dengan air perahan bunga raya saat ni, dia tidak wangi. Tapi kalau bunga ros lain. Kau tu air mawar tu lain, dia wangi. Tak boleh lah. Tak boleh tu sebab wangi. Bukan sebab tak boleh bersih tubuh, nak suruh cemar. Tak. Tidak maksud tu. Sebab kita guna hak tadi tu untuk menghilangkan kekotoran, bukan untuk perhiasan. Kalau ada wangi tu baru untuk perhiasan. Tetapi hak moleknya tak usah guna juga ni. Benda-benda lagu ni. Dan tak usah guna juga celak walaupun tidak ada bahan pewangi. Lepas tu kata Muhasyi dia yang membuat hasyiah kepada kitab Iqna'. Dia kata amma ma fihi tib fa haram. Adapun kalau celak yang ada bahan pewangi di dalamnya, itu haram, pakai tak boleh, haram. Itu adalah mazhab Syafi'i. Lepas tu dia sebut sini adalah hadis tadi. Aban tu jawab, dia kata kamu cuma ataupun pakailah sabir. 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 Eja dia serupa dengan sabar. Sabar. Jadam orang kita panggil. Pahit sepok jadan, kata. Pahit sepok jadan. Jadan tu orang guna bubuh dalam ubat-ubat. Zaman itu. Ubat-ubat pahit. Tu salah satunya dia bubuh jadam. Jadam tu apa dia? Getah sejenis pokok. Pokok. Jadi getah tu orang panggil sabir. Selalulah kita jumpa dalam syair-syair Arab, antaranya dia banding sabar tu serupa dengan sabir, kata dia. Eja serupa. Sabar tu serupa dengan jadam. Memanglah rasanya pahit, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Jadi sebab apa? Sebab jadam tu orang guna dalam ubat-ubatan zaman itu. Learning pun orang guna juga, cuma tidaklah terasa mungkin. Zaman dulu dia pakai ubat metah gitu je. Seperti dalam syair, misalnya syair Arab ada sebut as-sabru kas-sabiri murrun madhaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Jadi dia hak tadilah. Sabar itu, kesabaran itu seperti sabir, seperti jadam. Murrun madhaqatuhu, pahit rasanya, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi akibat dianya lebih manis daripada madu. Dia ada guna as-sabru kas-sabiri. Ada juga syair dia sebut dengan lafaz lain sikit. As-sabru mith lusmihi. Gitu. As-sabru mith lusrihi. As-sabru mith lusmihi. Murrun madhaqatu. Beza sikit. Tapi makna dia lebih kurang tu ya. Sabar tu serupa dengan nama dia tu lah. Orang panggil sabar tu kata dia. Dari segi sabara tu aja. Jadi as-sabru mithlus mihi, serupa dengan namanya. Murrun madhaqatu. Tapi hak moleknya hak tadi. Kalau syair tak apalah. Babul muhrim yaghtasil. Ini bab orang yang berihram, bolehkah mandi? Boleh mandi ke tidak? Adakah siapa tak boleh mandi nah? Buat ibadat ni adalah Islam sebenarnya. Apa pun ibadat tak ada jenis-jenis unsur dia tu. Ada menyeksa ke diri kok, tak ada. Bahkan salah kalau siapa lagu. Salah. Ada jadi kotor ke misalnya.
Tak boleh cara ke tubuh biar cepat. Tak ada lagu tu. Bahkan setara haji tu, buat kerja haji tu, tak ada bagi kemudahan banyak lah. Mandi boleh. Dia nak cerita sini, boleh lah mandi. Bukan tak boleh. Cuma ada perkara yang kena beringat sikit lah. Apabila mandi tu, jangan sampai gugur bulu ataupun rambut. Jangan sampai. Jadi gonyoh tu udah-udah lah. Sebab kalau gonyoh kuat kan kita jadi segar sangat, dan jadi bersih sangat. Sedangkan dia nak suruh dalam keadaan susah. Supaya orang sakit, misalnya orang sakit, kalau dia sakit mana-mana bahagian anggota dia, adakah dia akan gosok dengan kuat bahagian tu? Tentu sakit. Kalau ia pun basuh, mandi pun basuh, udah-udah lah kita kata. Setara tu nak jaga. Jadi hak ni pun gitu juga. Sebabnya kalau sampai tanggal ataupun cabut, dia kena video. Hak tu ya, hak tak bolehnya. Mandi tu sendiri tak apa. Mandi tu sendiri tak apa. Di sini ada seperkara hadis ni hak kita baca ni, iaitu wabihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Kadang-kadang haddatsana al-Qa'nabi gitu saja. Qa'nabi itu dia ni lah, Abdullah bin Maslamah. Kadang-kadang sebut Abdullah bin Maslamah saja. Ada kalanya dia sebut dua-dua. Meriwayatkan daripada Malik, daripada Zaid bin Aslam, daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, daripada ayahnya bahawa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah gini seterusnya. Ini riwayat Malik, orang panggil lagu ni di luar Muwatta. Riwayat Malik, Imam Malik di luar Muwatta. Bukan semua riwayat Malik tu ada dalam Muwatta dia. Tak, Muwatta tu sikit ya, tak ada banyak mana. Hak sebenarnya lebih banyak lagi riwayat Malik ni di luar Muwatta. Nak banding dengan Muwatta tu sendiri. Kalau hadis hak dalam Muwatta tu banyak asar apa, asar sahabat dan tabi'in banyak. Ni nak ceritanya riwayat Malik di luar Muwatta. Kalau riwayat Malik di dalam Muwatta, lagu lain sanad dia. Di sini dia sebut. Cuba tengok kitab kita ni, kalau hak ada ni boleh benar 69. Kaza, kata dia bagi yang kedua syarah, kaza fi jami'il muwatta'at an Zaid bin Aslam an Ibrahim. Zaid bin Aslam ambil daripada Ibrahim. Gitulah kata dia di dalam semua Muwatta. Muwatta ni banyak pula. Muwatta Imam Malik ni saja nuskhah dia banyak. Walaupun hak popular, hak sebar umum ni di kalangan masyarakat lah ni, iaitu Muwatta Yahya bin Yahya al-Masmudi. Banyak lagi Muwatta. Ni Abdullah bin Maslamah ni salah seorang orang panggil sahibul Muwatta. Dia ada Muwatta sendiri. Riwayat dia tu beza daripada hak ni. Banyak Muwatta ni. Berbelah-belah Muwatta. Semuanya daripada Imam Malik. Jadi kena tengok, kalau kata Muwatta tu Muwatta mana? Kena tanya dulu. Muwatta mana? Muwatta Imam Muhammad pun asasnya Muwatta Imam Malik juga, anak murid dia juga. Dia kata sini semua dalam Muwatta serupa dengan riwayat Malik di luar Muwatta, iaitu Zaid bin Aslam mengambil hadis ini daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Tetapi wa aghraba Yahya bin Yahya al-Andalusi fa adkhala baina Zaid wa Ibrahim nafi'an. Hak sahu, hak tersebar rata tu, mana-mana kalau orang sebut Muwatta kan orang akan faham hak tu, dicetak pun banyak hak tu. Ni Muwatta Yahya bin Yahya al-Andalusi. Antara Zaid bin Aslam dengan Ibrahim ni ada satu orang disebut nama dalam Muwatta tu, iaitu perawi namanya Nafi'. Dalam riwayat Yahya bin Yahya al-Masmudi al-Andalusi sahaja. Hak lain-lain Muwatta tu tak ada. Supaya ni. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar berkata, wa dzalika ma'dudun min akhta'ihi. Ini termasuk terbilang di antara kesalahan Yahya bin Yahya dalam Muwatta. Silap dia.
Ibnu Abdul Bar ni, apa yang orang ambil dia kalau Muwatta Imam Malik banyak rujuk ke dia? Iyalah dia memang ada kelebihan dia, tapi ada juga setengah-setengah tempat tu tidak kuat. Pasal dia dah biasalah lagu tu. Sebab dia ni syarah Muwatta ni 3 syarah dia. Salah satu syarah dia 80 jilid. Muwatta. Jadi dia memang kaji sungguh Muwatta. Dia kata Yahya bin Yahya salah sini. Sebab apa? Dia masuk seorang perawi antara Zaid bin Aslam dengan Ibrahim, namanya perawi itu Nafi', silap. Orang lain tak ada sebut. Di luar Muwatta pun riwayat Imam Malik ni lagu ni tak ada Nafi'. Mana ada silap. Salah silap ni biasa dalam kitab-kitab hadis ni banyak, walaupun kitab-kitab utama, kitab-kitab besar. Jadi hak tu kerja ulama lah tu. Orang ramai dia tak tahu benda-benda lagu tu. Tak apalah, hak naknya apa dia? Abdullah bin Abbas bertelingkah di Abwa, nama tempat. Di Abwa, tempat mak Nabi kita kan, mak Nabi kita mati di tanah situlah kubur dia, di Abwa. Situ. Bertelingkah dengan Miswar bin Makhramah, sama-sama sahabat kecil. Sama-sama sahabat kecil. Maksud sahabat kecil tu sahabat yang ketika bersama Nabi dia belum balik lagi. Dia belum balik. Dekat-dekat nak balik Nabi SAW mati, ataupun baru balik. Jadi ketika tahu yang ke-10 tu umur dia tidak lebih daripada 15 tahun ke bawah. Itu orang panggil sahabat kecil, Sigarus Sahabah. Sahabat besar, Kibarus Sahabah. Hoklah banyaklah, antaranya umur dia ke atas, salah satu takrifnya. Ada lagi yang mengatakan kibar sahabat tu ya lama duduk bersama Nabi, ya tidak tinggal Nabi di mana-mana ada semua. Itu sahabat besar, macam-macam lah pendapatnya. Tetapi hak ni termasuk dalam sahabat kecil yang dikira dari segi umur dia. Apa dia? Ibnu Abbas kata tak apa, orang yang berihram boleh mandi basuh kepala, tak apa. Miswar kata tak boleh. Abdullah bin Abbas pun dia tanya orang tua lah, orang tua, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih alim. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Memang orang hebat lah Abu Ayyub tu, istimewa sangat lah. Sebab Nabi pergi ke Madinah pun unta dia tu berhenti depan rumah Abu Ayyub. Nabi pun jadi tetamu Abu Ayyub lah mula-mula tu. Pakat nak suruh Nabi singgah rumah dia, singgahlah rumah kita, segala-galanya tersedia untuk baginda. Tak asyik. Pakat nak pegang unta, nak suruh duduk. Nabi kata biar. Utrukha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini diperintah oleh Tuhan. Bukan sesaja dia jalan terus kan dia berhenti depan rumah Abu Ayyub ni lah. Tu kelebihan Abu Ayyub ni. Singgahlah Nabi di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni orang alim. Lepas tu tua, kibar sahabat, termasuk dalam kibar sahabat. Begitulah caranya. Dari segi adab, dari segi disiplinnya. Budak-budak kena tunggu lebih tua. Begitu. Orang lain ni kata junior ikut senior tu. Pergi dia malah nak itu. Ginilah, biar kamu pergi tanya sendiri. Abu Ayyub ni dia nak kata lagu mana. Pergilah kawan tu. Pergi tu tengok dia duduk mandi. Duduk mandi di satu tempat telaga yang ada qarn. Qarn itu kayu dua untuk letak besi tengah tu. Lepas tu nak bubuh buah pel situ kan, nak eret air buat naik. Buat turun beledi tu gelosor cepatlah kau tu. Duduk mandi situ. Lepas tu ada tutup kain. Di situ semua tu pengajaran berlaku. Tutup kain, tidak kata terdedah gitu je dah. Buih salat dia kata siapa? Jadi setengah ulama kata dia tak jawab salat. Sebab tu dia tanya siapa tu? Setengah ulama kata dia jawab dulu. Tapi sini rengkah lah ni. Tapi setengah ulama kata tak ni faqala. Bila aku wisah terus dia kata siapa tu? Lepas tu dia pun kayak saya gini. Boleh jadi lepas pada tu dia jawab.
menunjukkan jawab salah ni tidak selalu pun tak apa, asal jawab. Asal jawab. Dia tanya waktu lah lagu mana. Abu Ayyub pun letak tangan dia waktu turun kain tu, perendah sikit, perendah kain tu biar nampak kepala dia lah. Dia pun royak ke orang yang duduk curah air ke dia. Yang rupanya ada orang yang berkhidmat, duduk khidmat ke dia, curah air. Bila dia mandi, dia kata curah air tu. Kawan tu pun curah atas kepala dia. Dia pun menggerakkan tangan dia di kepala dia, ke belakang ke depan. Adakah ke belakang ke depan tu sekali saja sebab ambil air maya tu? Tak. Sini tidak nak royak tu. Nak royak boleh lah, ke belakang, ke depan, ke mana boleh. Cuma janganlah kuat-kuat sangat. Takut tanggal rambut tu. Begitu. Bukanlah syaratnya di sini supaya ambil air semaya tu sunnah Nabi. Apa dia? Ambil ke depan. Bukan mestilah kutu ni mandi ni. Dia nak royak, dia tengok betul lah dia buat gitu. Dan tidak mana gitu sekat tu saja. Tak. Lebih lagi pun tak apa. Ataupun buat lagu lain pun tak apa. Tidak mesti lagu tu. Bukan sunnah mandi kena lagu ni supaya ambil air maya tu. Tak. Tapi betul lah dia tengok tu dia buat gitu. Dia pun kata, lagu ni lah saya tengok Nabi SAW buat. Saya tengok Nabi SAW buat lagu tu lah. Tak apalah. Aini berkata, dia petik daripada Aini. Aini berkata ulama berbeza pendapat tentang muhrim, yakni orang yang berihram mandi basuh kepala dia. Imam Abu Hanifah, Thawri, Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishaq mengatakan tak apa, la ba'sa bidzalik, tak apa. Kebenaran ini bukan dalam hadis saja, daripada Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, Jabir. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tak apa, boleh. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Hujah mereka, pegangan mereka hadis ni lah. Antara hadis yang kata boleh mandi, boleh gosok kepala sikit sebanyak tu, hadis ni. Tapi Malik kata makruh untuk orang yang berihram, makruh. Dan Imam Malik pegang dengan mana? Dia pegang dengan Abdullah bin Umar, sebab tutup guru dia nombor satu. Kalau di kalangan sahabat, Ibnu Umar lah, Imam Malik. Ibnu Umar, dia tidak basuh kepala dia kalau ketika buat ihram tu, kecuali kerana berihtilam. Baru. Kalau tidak. Jadi basuh hak lain, bahagian lain, gitulah, sikit-sikit. Sebab bagi dia makruh. Itulah dia ikut hak Ibnu Umar. Jadi jumhur ulama pegangnya, kalau berdasarkan hadis ni basuh kepala boleh, gonyoh-gonyoh gitu pun boleh, buat ke depan ke belakang boleh. Tubuh yang tidak bulu, tidak berambut seperti kepala ni, lagilah boleh. Dia bertupas gitu, lagilah boleh. Tadi pun Abu Ayyub tu dia bukan basuh kepala saja, mandi. Menunjukkan boleh lah, mandi tu termasuklah kepala, tak apa. Tak apa hak tu. Jadi kalau masuk bahagian tubuh yang lain yang lebih selamat daripada tertanggal bulu tu, lagilah boleh. Lagilah aula bil jawaz, kata dia, lagilah boleh. Jadi di sini kata ulama, bila Abu Ayyub cerita gitu, ni Miswar pun tahulah. Miswar pun tahu. Dia kata pada Ibnu Abbas lepas pada itu, la umarika abadan, saya tidak akan bertengkar lagi, balah ataupun berbeza pendapat lagi dengan kamu. Dia tahu memang bisa Ibnu Abbas ni, walaupun tidak tua, tapi pendapat dia betul. Lepas pada itu dia mengaku dia tak sih beza pendapat dengan Ibnu Abbas. Tak sih canggah kawan tu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa boleh minta tolong orang, minta tolong orang, ataupun orang kita mandi tu, orang tolong curah air atas kepala kita,
tolong ambil air, kau tolong apa, boleh berlaku. Tidak kata tak boleh. Tapi janganlah ada duduk ambil kira hamba, merdeka ke apa lagi situ tu, tak ada. Janganlah lagu tu. Kena kira serupa. Kalau orang nak berkhidmat, tak apalah. Sekadar tu je lah. Jangan sampai tertanggal bulu tu. Kalau tertanggal bulu ataupun rambut, maka jadi lagu lain lah ceritanya. Iaitu kena kena bayar dam lah, ataupun kena fidyah, orang panggil kena fidyah. Berkenaan dengan mandi ni, seperti kita sebut tadi, memang boleh. Sekadar boleh tu kalau mandi hak biasa. Tapi kalau berjunub, apa dia kita kata berihtilam kau ke apa, berjunub di sini maksudnya berihtilam sajalah. Sebab nak bersetubuh mana bolehnya. Dalam keadaan berihram tu tak ada dah waktu tu. Jadi dengan sebab ihtilam sajalah kita kata. Ataupun sebab-sebab lain, sebab-sebab lain. Kalau menyebabkan kena mandi junub, itu ijma' ulama mengatakan wajib mandi, kena, sebab tu panggil mandi wajib. Dalam keadaan itu pun kena mandi juga. Tak ada khilaf tu. Hak khilafnya kalau mandi hak lain, mandi saja, nak suruh sejuk kau, nak suruh apa kau, hak tu hak khilaf. Adapun kalau mandi junub, itu tidak khilaf. Mandi hak lain itu ada khilaf. Khilafnya lagu mana sebab tak dilah. Jumhur ulama mengatakan harus, boleh. Saya saja pun nak wis sejuk, nak wis sedap, tak apa, boleh. Tetapi Imam Malik mengatakan makruh. Jadi apa yang makruh tu, ni ada larang, ni suruh beringat, jangan kuat-kuat sangat tu. Apa alasannya? Alasannya takut kalau kita kata gutu di kepala kita ada, mampu gutu tu dengan sebab kita gonyol, pun walaupun gutu tu kita kata kalau mengganggu sangat, kita boleh cukur kepala pun boleh, tetapi kalau ada sikit-sikit siapa mampu tu, tak boleh dah, kena bayar fidyah tu. Sebab apa? Amal sungguh, amal damai sungguh di Mekah. Siapa binatang pun selamat nyawa. Hak naknya lagu tu bukan orang saja, binatang hak kecil-kecil pun kita kena ambil kira. Takut mampu hak tu lah, selain daripada luruh bulu tadi. Takut binatang apa-apa, tak kira lah kumel, orang tak nampak tu, tak kira waktu tu, setakat orang nampak. Setakat orang nampak. Sebab apa? Sebab semuanya selamat berlaku, amal berlaku. Man dakhalahu kana amina, man dakhalahu kana amina. Jadi waktu tu kira-kiranya bukan kepada orang saja, binatang pun tak boleh nak buru, tak boleh. Ataupun mungkin jadi tertutup rambut tu dengan sesuatu, takut tu jadi kurang. Tak apalah, gitu. Kemudian kita pergi kepada babul muhrim yatazawwaj, bab orang yang berihram boleh menikah ke tidak. Ni panjang perbincangan ni. Kalau kita tengok sini, Syekh Khalil Ahmad ni pun syarah dia ni sedua jadi nella syarah dia. Apa saja nak bahas ada benda lah. Jadi kita pun oleh kerana panjang sangat perbahasan tu, sekat tu lah dulu malam ni. InsyaAllah minggu depan kita boleh bincang. Wallah.